Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu dan secara maya, dan juga kita juga dapat membincangkan tentang puasa. Ini adalah program berkaitan dengan Ramadan yang diadakan sempena bulan Ramadan, bulan yang mulia. Jadi pada sesi ini saya akan bincangkan tentang puasa, falsafah puasa dalam mendidik akhlak, nilai akhlaki. Tetapi kita bermulalah dengan ayat Al-Quran, ya. Dan ini juga ada kaitan dengan tadabbur Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini adalah ayat yang sangat famous lah, ataupun sangat terkenal dalam bulan puasa. Biasanya para penceramah akan membacalah ayat ini, ya. Di mana Allah SWT berfirman, wahai orang-orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa, ya. La'allakum tattaqun, ya. Surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi dalam ibadah puasa ini, ya, merupakan ibadah yang menjadi kefarduan kepada seluruh umat muslimin muslimat, dan merupakan kefarduan yang sama juga sebenarnya kalau ikut sejarah. Ibadah puasa juga difardukan kepada umat terdahulu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan kepada umat terdahulu. Jadi umat Islam juga difardukan dengan kefarduan berpuasa. Kita mungkin biasa berpuasa lah, ya, puasa sunat pada bulan-bulan yang lain selain pada bulan Ramadan, tetapi puasa di bulan Ramadan ini adalah puasa yang paling afdal, ya. Kerana apa? Kerana Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa, bulan yang special. Kenapa Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa? Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi Ramadan ini adalah dianggap sebagai bulan Allah, dan kita adalah tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tetamu biasanya kalau kita pergi rumah orang sebagai tetamu, kan, paling tidak akan dijamukanlah, dengan minuman ringan, air teh ke, sepotong kuih ke, kalau tak ready. Kalau ready mungkin masak yang best-best sikit, kan. Tetapi kalau kita lihat Ramadan, kita adalah tetamu Allah. Apa yang Allah sajikan kepada kita? Allah sajikan kepada kita adalah Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran tu merupakan satu kitab yang Allah turunkan menjadi panduan kepada umat Islam, panduan kepada seluruh manusia. Al-Quran tibyanul likulli syai', Quran menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran hudan, ya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu adalah hidangan yang Allah berikan kepada kita pada bulan Ramadan, maka kita perlu menyambut dan menerimanya, ya, dengan penuh rasa kegembiraan dan penuh rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merujuk kepada satu lagi ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185, ya. Qala Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Okey, yang saya nak ambil di sini adalah berkaitan dengan bulan Ramadan, ya, Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk yang membezakan antara yang benar dan yang salah. Jadi sebab itu bulan Ramadan ini bulan yang kita perlu makmurkan Al-Quran lah. Makmurkan itu bukan hanya membaca, ya. Sebaik-baiknya kita membaca dan memahami apa dia yang ada dalam makna-makna dalam ayat-ayat tersebut, dan terbaiknya adalah kita cuba menelusuri apa tafsirannya, apa yang tersurat dan apa yang tersirat, ya.
Kalau kita boleh berserta Al-Quran dengan tafsir tu lagi baiklah. Kita tahu asbab nuzul, sebab turun ayat, ya, dan juga kita melihat apa yang dimaksudkan dengan ayat-ayat tertentu. Okey. Dan selain daripada itu, dalam bulan Ramadan ini kita perlu anggap bulan Ramadan ini kita sedia maklum adalah bulan Allah, Syahrullah, dan kita adalah tetamu Allah yang kita dihidangkan dengan Al-Quran, ya. Ramadan ini kita perlu anggap sebagai salah satu institusi pentarbiahan ataupun institusi pendidikan yang mendidik manusia. Jadi Allah sediakan satu bulan daripada 12 bulan Islam. Satu bulan ini adalah bulan untuk mendidik manusia. So kita ada sekolah pendidikan yang tiap-tiap orang boleh masuk ke dalamnya. Kalau sekolah yang secara fizikal tu universiti, sekolah menengah, sekolah rendah, tadika, ada tempat-tempat tertentu dan orang-orang tertentu saja boleh masuk dengan umur-umur tertentu. Tetapi sekolah Ramadan ini terbuka kepada semua. Semua orang perlu masuk di dalamnya, perlu puasa dan perlu menjalani latihan ataupun riadah dalam bulan Ramadan ini sepanjang tempoh sebulan, ya. Sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Jadi kita perlu manfaatkan sepenuhnya sebenarnya bulan Ramadan ini, siang ataupun malam, kerana detik-detik, saat-saat, hari-hari daripada bulan Ramadan ni adalah berbeza. Dia punya fadilat dia berbanding detik-detik, saat-saat dan hari-hari lain pada bulan-bulan lain selain daripada Ramadan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang budiman, marilah, saya mengajak diri saya dan mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita masih ada berbaki lagi, ya. Hari ini merupakan 11 Ramadan, kita sudah masuk 1/3 pada bulan Ramadan. Kita ada 2/3 lagi yang untuk kita kejar kebaikan, fadilat pada bulan Ramadan ini. Umpama bulan Ramadan ini, seperti kalau orang 4 musim, musim luruh itu dah gugur semua daun-daun. Kemudian bulan Ramadan ni umpama musim di mana tumbuh semula, tunas-tunas baru daripada pokok-pokok, dahan-dahan, ranting-ranting. Jadi inilah bulan Ramadan, kita macam kita sedang menumbuhkan daun-daun hijau, pada pokok-pokok yang baru kekeringan. Kalau di Malaysia mungkin boleh diibaratkan dengan sawah padi, sawah padi mungkin, di mana selepas kita tabur benih padi, kita tabur padi tu tumbuh hijau, cantik hijau, naik dengan subur. Jadi bulan Ramadan tu kita anggap begitulah, bulan ni kita sedang mentarbiah diri kita, terutama rohani kita, roh kita, batin kita, dari segi kita sedang menabur benih-benih baja keimanan, baja spiritual, baja rohani, kita membajai jiwa kita dengan nilai-nilai akhlaki. Jadi saya kata tema saya tadi adalah kita bincangkan tentang bulan Ramadan ataupun puasa itu sendiri adalah untuk mendidik nilai akhlaki. Okey. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, poin dalam ayat Al-Quran tadi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi ketakwaan tu merupakan matlamat, merupakan falsafah mengapa puasa ini difardukan kepada umat muslimin dan muslimat. Jadi kita perlu fahamlah bagaimana untuk mencapai ketakwaan tu. Dan apa saya boleh bincangkan adalah untuk mencapai ketakwaan tu kita perlu menelusuri jalan-jalan akhlaki. Kita perlu menelusuri jalan-jalan kerohanian. Jadi latihan menelusuri jalan-jalan kerohanian itu adalah melalui ibadah puasa. Dan bulan Ramadan ini kita bukan saja terpaksa mujahadah, kan, tetapi kita juga dikurniakan kelebihannya. Kalau pada bulan-bulan lain mungkin buat satu pahala satu, tapi bulan Ramadan ini berganda. Kita buat amalan baik akan dapat gandaan yang 2 kali ganda. Hatta kita tidur pun kita diberi pahala pada bulan Ramadan, selagi mana kita tak buat dosa lah. Dosa tu maksudnya kita mengumpat ke, kita menggunakan anggota badan untuk tujuan dosa ke, kita tak diberi pahala lah. Tapi selagi mana kita tak berbuat dosa, tidur kita juga dianggap
diberi pahala, ya. Nafas-nafas kita juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Itu bezanya, istimewanya bulan Ramadan berbanding bulan lain. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, pertemuan ini saya sebenarnya bertujuan menjemput 3 kategori, ya, orang yang berpuasa. 3 kategori orang yang berpuasa, ya. Sebab semua orang pun berpuasa, ya, umat-umat terdahulu pun berpuasa. Malahan masyarakat non-Muslim pun berpuasa dengan cara dia lah, dengan cara dia. Ada 3 kategori orang berpuasa, as-saimin, orang yang berpuasa ni. Pertama yang kita boleh definisikan puasa golongan awam, ya, golongan awam. Yang kedua, kategori puasa yang kedua adalah kategori golongan istimewa, ataupun Arabnya kata golongan khawas. Kalau cakap bahasa profesionalnya, golongan VIP. Okey. Dan yang ketiga adalah puasa golongan yang paling istimewa, ataupun khassul khawas, ataupun VVIP. Jadi kita perlu melihat puasa kita ni, ya. Kalau dalam kehidupan biasa, kalau orang tu dikategorikan orang awam atau layman, dia awam lah seterusnya. Kalau VIP lah, kalau VVIP dia VVIP, kan. Tapi kalau puasa ni, kita boleh mungkin ada hari puasa kita akan jadi puasa orang awam. Ada hari kita puasa, kita boleh jadi puasa golongan VIP di sisi Allah. Kita tetamu Allah tadi, kan. Kita bulan Ramadan, bulan Allah, kita tetamu Allah. Jadi ada tetamu Allah tu tetamu yang awam, ya. Ada tetamu Allah tu golongan VIP, ada yang VVIP. Jadi awam, khawas, khassul khawas. So 3 kategori orang berpuasa. So kita nak jatuh kat mana? Jatuh di mana itu balik kepada bagaimana cara kita berpuasa. Okey. Kita diajar dari segi syariat, dari segi fiqh, puasa tu adalah bermula daripada malamnya kita berniat, ya. Malam sehingga sebelum masuk fajar kita niat memang kita nak puasa, ya. Niat tu memanglah ada special niat, kan. Kalau kanak-kanak tu dia berniat, kan, awal itu Ramadan, ya. Tapi kita niat nak puasa tu dalam hatilah, ya. Puasa Ramadan. Okey. Kemudian bila kita puasa, kita perlu menjaga daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara membatalkan puasa? Simple, kan, yang kita semua sedia maklum. Daripada terbit fajar sehingga waktu maghrib, sehingga malam, kan, kita tak boleh makan dan minum, ya. Dilarang memasukkan sesuatu dalam rongga badan, ya. Tak boleh masukkan sesuatu, dia boleh membatalkan puasa. Jadi benda tu saja. Sekiranya kita berpuasa dan kita menjaga daripada tidak makan dan minum, dan jaga waktulah, ya. Waktu maknanya waktu puasa dengan waktu buka tu kita jaga sehingga kita berbuka. Okey. Puasa kita biasa je, tapi kita mungkin tidak menjaga perkara lain, ya. Seolahnya seperti kita tak jaga telinga kita. Kita puasa tapi telinga kita mungkin dengar lagi muzik yang best-best, ya. Kita puasa tapi kita suka lagi dengar gosip banyak, kan. Gosip artis lah, gosip apa, ataupun membaca gosip, dalam WhatsApp ke dalam Telegram, kan. Ada gosip-gosip grup-grup, kan. Jadi ada orang mengata orang tu orang ni. Jadi itu maknanya kita puasa kita sah tak? Puasa kita sah sebab kita tidak melakukan perkara yang batalkan puasa. Tapi puasa kita tu dalam kategori orang awam, kategori layman. Jadi puasa ini segi syariatnya sah, kita dapat pahala, kita dapat kelebihan. Tetapi kita tak dapat manfaat-manfaat lain dari segi akhlaki, nilai-nilai akhlaki. Okey. Apa balasan bagi puasa yang begini? Puasa begini dia memang dapat kebahagiaan, ya, dia bahagia. Jadi saya rumuskan, ya, puasa ini sesi pertama, kan. Jadi saya cerita dulu tentang puasa awam ni. Dia tetap mendapat kebaikan di sisi Allah, dan dia mendapat menyempurnakan kefarduan atas dia dengan sempurna, ya. Dia juga diberikan kebahagiaan. Orang berpuasa, kan, dijanjikan kebahagiaan ataupun kegembiraan. Apa kegembiraan yang pertama orang berpuasa? Kegembiraan pertama orang puasa adalah apabila dia berbuka. Orang berpuasa, Allah anugerahkan rasa dia hebat nak berbuka puasa, terutama kanak-kanak, kan. Dia akan mengumpulkan macam-macam makanan yang dia suka masa siang hari
untuk dia berbuka pada malam hari, walaupun nanti berbuka mungkin tak makan semua, tapi dia happy kan, nak berbuka kan, lagi 10 minit tu dia happy. Jadi dia juga puasa dia juga akan diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan mendapat manfaat, akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam keadaan gembira. Jadi itu saja pertemuan kita pada kali ini, iaitu saya telah membincangkan tentang endingnya berkaitan dengan puasa golongan awam. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.